Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, Tuan-tuan guru, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sambung peristiwa peperangan Tabuk, di mana Rasulullah SAW setelah berada di Tabuk lebih daripada 10 hari, dalam keadaan baginda Rasulullah SAW menunaikan salat musafir secara jamak dan qasar. Dan Rasulullah SAW bermesyuarat dengan para sahabatnya, yang mana satu keputusan telah dicapai, di mana mereka tidak meneruskan mengejar tentera-tentera Rom. Sebaliknya, mereka membuat perancangan untuk bertolak pulang kembali ke Madinah. Baik, Rasulullah SAW kembali pulang ke Madinah. Di dalam perjalanan Rasulullah SAW mengenang ataupun teringat kepada mereka yang berada di Madinah. Sebagaimana yang kita sebut dulu, bahawa mereka yang berada di Madinah ini ada beberapa kumpulan. Pertama sekali, maknanya sebagai seorang pemimpin, semua ni ada dalam kepala dia, dalam perkiraan dia. Kalau kita tengok kepada sirah Rasulullah SAW, khususnya dalam perang Tabuk ini, kita tahu bahawa mereka yang berada di Madinah itu terdiri daripada beberapa kumpulan, dan ini semua ada dalam perkiraan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah akan kembali dan mengambil tindakan. Itulah di antaranya yang paling besar sekali, iaitulah orang-orang munafik yang tak pergi perang. Dan sudahlah mereka tak pergi perang, kemungkinan mereka, bila mereka tak pergi perang tu, mereka mengadakan rancangan-rancangan untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita tengok hari ni, pemimpin-pemimpin yang pergi keluar negara pun, dia balik, dia kena ingat, balik-balik tengok kerajaan ada tak ada. Pun masalah juga tu. Elok pergi terbang sana, terbang sini, seminar sana, jumpa menteri sana, menteri sini, balik-balik kerajaan tak ada, kan? Sebab sebelum terbang tu kena ingat apa benda yang ditinggal dekat negara tu. Ini kena belajar daripada sirah Rasulullah SAW, dan tengok bagaimana Rasulullah mengenang Madinah itu. Tetapi kita boleh fikir secara hikmahnya, apa yang Rasulullah tinggalkan dari Madinah, iaitulah orang-orang munafik yang tak pergi perang ni. Sudah tentulah orang munafik ini mempunyai rancangan-rancangan yang kemudian kita akan tengok bagaimana rancangan Allah lebih strategik berbanding dengan rancangan mereka. Dan Rasulullah SAW mengambil tindakan mengikut perancangan Allah SWT. Tetapi Nabi tahu, pertama sekali kumpulan munafik, yang kedua kumpulan orang Islam yang lemah imannya, yang mungkin tertinggal. Yang ini pun ada perkiraan dia. Yang ketiganya adalah kumpulan orang Islam yang memang nak pergi perang, tapi mereka dengan sebab-sebab tertentu tak dapat pergi perang. Dan ada di kalangan mereka tu yang memang khusus, ada yang menjaga pentadbiran Madinah, ada yang menjaga keluarga Rasulullah SAW, kan? Dan ada mereka yang memang tak berupaya nak pergi, tapi hati nak pergi. Jadi ini akan diterangkan dalam sirah ini. Dan yang lain-lain lah. Tapi 3 kumpulan utama tadi, yang ada di Madinah, di samping kerinduan Rasulullah SAW terhadap Madinah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah ada kumpulan-kumpulan ataupun golongan-golongan yang di mana saja kamu berada dalam perjalanan jalan yang kamu lalui, lembah yang kamu lintasi, mereka sentiasa bersama kamu. Maknanya orang yang tak dapat pergi perang, tetapi mereka nak pergi perang, berada di Madinah itu. Sebab itu kalau kita renung kembali kepada peristiwa perang Badar, di mana Uthman bin Affan itu mendapat ghanimah. Sebab apa? Bukan sebab dia pergi perang, sebab dia duduk di Madinah tetapi dia menjaga puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sakit. Maknanya walaupun dia berada di Madinah tetapi niat dia nak pergi perang tu.
niat dia nak berjihad, sampai Rasulullah boleh beri dia sebahagian daripada harta rampasan perang. Ini sebenarnya fiqh lah ke? Jadi ulama akan buat pendalilan berdasarkan perkara-perkara sedemikian. Nak bagi tak bagi orang tak pergi perang ni. Dan orang yang tak pergi perang ni ada macam kategori. Yang tak ada, yang malas semua ada. Dan yang memang nak menjatuhkan orang Islam. Jadi sebenarnya yang kita katakan sebagai fiqh siasah ni. Fiqh. Kita mendalami, kita alim dalam siasah, urus tadbir. Dan siasah lah. Sebab tu kena belajar ni. Yang tak belajar ni, yang balik-balik tengok, tak jadi menteri dah tu. Kan? Ini benda-benda yang kita kena tengok. Baik, mungkin tak betul dari sudut qarinahnya, tapi macam itulah lebih kurang. Kena keluar negara, jangan ingat apa ni, kita balik dalam keadaan elok. Baik, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat je, di mana ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Ya Rasulullah, adakah mereka tu yang berada di Madinah? Sebab Nabi kata ada di antara orang yang tak berada di sana, yang mana ada satu golongan yang sentiasa bersama-sama kita, sedangkan mereka tidak berada bersama kita. Jadi para sahabat tanya Nabi, apakah mereka itu, mereka yang berada di Madinah? Ya Rasulullah, na'am hasbuhumul uzur. Ya, mereka dihalang oleh keuzuran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa mereka itu dihalang oleh keuzuran, bahawa mereka itu berada di Madinah tetapi mereka itu dihalang oleh keuzuran. Mereka nak pergi perang tetapi mereka tidak mampu dengan sebab keuzuran yang menimpa mereka. Tetapi hati mereka bersama dengan mujahid Allah, dan mereka mengiringi mujahid itu dengan doa dan simpati yang ikhlas. Itu satu. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak balik ke Madinah. Baik, seterusnya perkara yang kedua berlaku, di mana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa dalam satu perjalanan pulang di waktu malam, ketika mana mereka berhenti di satu tempat, tiba-tiba kelihatan cahaya api, dan apabila aku mendekatinya, kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar, Umar sedang mengendalikan mayat seorang sahabat bernama Abdullah Zubijadain radhiyallahu an, yang mati sakit sebab demam. Setelah mayatnya diletak dan diiringkan ke liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Yang mana doanya, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berada di malam ini, qad amsaitu radiyan anhu. Aku berada di malam ini, maknanya bersamanya dalam keadaan aku meredainya, maka kurnialah keredaanmu kepadanya sama. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud menegaskan, aku berharap bahawa akulah orang yang berada di dalam kubur itu untuk mendapat fadilat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dia tengok, dia rasa dengki, dia rasa jealous dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka merasakan bahawa ini Abdullah bin Mas'ud ni, kalau boleh aku yang berada sebagai mayat itu, sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mustajab. Mengikut kitab sirah, Zil Bajadah ni bermakna dua helai kain berjalur yang kasar. Apabila dia menganut Islam lalu dihalau oleh kaumnya, pada masa itu ia mempunyai dua helai kain, lalu dirampas salah satu daripadanya. Mengikut kitab sirah Ibn Hisham, dia mempunyai selai kain. Ini sirah yang lain lah, mengatakan dia mempunyai selai kain saja ketika menyertai peperangan Tabuk. Lalu dikoyakkan dua, satu digunakan di bahagian atas, satu lagi digunakan di bahagian bawah. Dia datang ketika dia nak pergi ke perang Tabuk, dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta doa supaya dia mati syahid. Dia jumpa Nabi, dia nak mati syahid dalam peperangan Tabuk. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kulit kayu dan dibalutkan ke lengannya, lalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, haramkanlah darahnya kepada orang-orang kafir, Jadi itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia mendengar, si Bajadain ini mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laisa hadza ma uridtu, bukan ini yang aku nak, bukan ini yang aku minta kamu doa kepada aku. Maknanya doa ni, maknanya kalau doa tu menunjukkan bahawa dia tak matilah, sebab haram darah itu dijatuhkan oleh orang kafir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas kata-kata sahabat ini dengan mengatakan bahawa sesungguhnya engkau dihinggapi demam, lalu demam itu akan menjadi penyebab kepada kematianmu, dan engkau pula akan syahid.
Jangan risaulah syahid ni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu doa dia. Peristiwa ini menunjukkan betapa kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat terhadap mereka yang mati syahid tetapi mereka tidak terbunuh ketika peperangan sebab tidak berlaku perang, tetapi oleh kerana sebab sakit dan dia mati itu dikira mati syahid. Menunjukkan bahawa orang yang mati di medan perang walaupun tanpa dibunuh senjata, maka hukumnya mati syahid dan mendapat fadilatnya. Begitu juga orang yang berniat untuk mati syahid dikurniakan kelebihannya walaupun mati di atas hamparan, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallahu ta'ala syahadah." Sesiapa yang meminta mati syahid daripada Allah dengan niat yang ikhlas, nescaya Allah menyampaikannya di tempat-tempat para syuhada sekalipun dia mati di atas hamparan atau mati di atas tempat tidur dia. Jadi niat ni penting. Kita ni mesti ada niat untuk mati syahid. Kalau tak ada niat tu letihlah kita. Orang Islam ni mesti ada niat untuk mati syahid. Tengok hadis ni. Kalau berbetulan dengan hadis ini, insya-Allah Allah berikan pahala kepada kita, dikurniakan kita pahala mati syahid. Kalau dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab niat kita. Tetapi kalau kita tidak berniat at the first place, tak ada niat langsung, macam mana nak dapat? Baiklah kita berniat. Mulai pada malam hari ni, kita berniat nak mati syahid. Tak kira 60 lah. Dah pencen syahid. Dah. Niat tu penting. Mana tahu bila berlaku perkara-perkara yang menyebabkan kita ke arah mati syahid ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita mati syahid, walaupun mungkin dalam keadaan kita menghantar bekalan ke, kita membuka jalan laluan kepada peperangan ke, kita menolong di suasana perang ke, kita hantar ubat ke, sebab dia tak larat kan, contohnya. Dan ini berbetulan dengan peristiwa yang menimpa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala syahid. Wallahu a'lam. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, dan sesampainya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di pinggir Madinah dan Nabi berkata, inilah Tabah, hazihi Tabah, yang mana Tuhanku telah menetapkan aku tinggal di dalamnya. Dosa penduduknya, yakni yang beriman, diampunkan oleh Allah laksana kikir menghilangkan karat pada besi. Maknanya orang yang berada di Madinah Allah ampunkan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang Bukit Uhud, Rasulullah bersabda, inilah Bukit Uhud yang mengasihi kami dan kami mengasihinya. Jadi saya bacalah tuan-tuan, saya tak nak ulas panjang sini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut meriah oleh penduduk Madinah dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan, di mana kaum muslimat dan kanak-kanak bernasyid dengan nasyid ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Jadi nasyid ini diulang. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nasyid yang sama. Kan? Ilmu baru tu pada kita. Ingat, ni nasyid yang kita selalu dengar, yang diberitakan menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Tetapi lagu ni boleh dia mainkan semula. Samalah sampai hari ni, kan? Kita boleh nyanyi balik. Yang mana bulan purnama mengambang ke arah kita, cahayanya datang dari Thaniyatul Wada'. Maka bersyukur menjadi wajib ke atas kita, selagi Allah menyeru nescaya wajiblah mentaatinya. Panjanglah dia punya lagu ni. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan menunaikan solat 2 rakaat. Maka mereka yang uzur, yang tidak berkemampuan pergi ke Tabuk, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Ini adab orang yang tak pergi, orang yang tertinggal. Orang yang tak pergi dia rasa malu Allah. Dia orang ni pergi perang susah payah, beratus-ratus batu pergi balik, ribu batu kan. Yang kita ni tak pergi. Yalah, walaupun kita tak pergi, adalah masyakkah dia, adalah alasan dia, tetapi sebagai adab berjamaah kan. Tengok orang lain buat kerja susah, kita sekurang-kurangnya pergilah ziarah, tanya khabar, balik apa cerita, dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini sebenarnya mendapat keizinan Allah untuk tidak bersama ke Tabuk, dengan firman-Nya. Allah menyebut di dalam firman-Nya, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu
idza nasahullahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabilin wallahu ghafurur rahim. Tidaklah berdosa laisa 'alal du'afa, iaitu kepada orang-orang yang dhaif, yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa yang dapat dibelanjakan untuk pergi berjuang, apabila mereka menunjukkan ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Dan seterusnya, ayat itu bersambung lagi lah, saya bacakan terjemahan dia. Tidak ada jalan sedikit pun bagi menyalahkan orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak juga berdosa kepada orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu dengan memohon supaya engkau memberi kenderaan yang boleh membawa mereka bersama pergi berjuang, engkau berkata, aku tidak ada kenderaan untuk membawa kamu bersama. Mereka kembali dalam keadaan berlinang air mata kerana sedih bahawa mereka tidak mendapat sesuatu apapun. Yang ini mereka tidak mendapat pergi berjihad sebab mereka tidak ada kenderaan, mereka tidak ada kemampuan. Jadi menunjukkan bahawa dalam Islam ni sebenarnya itulah yang dikatakan hikmah, kemaafan, keampunan, kemudahan. Jadi seorang ketua tentera yang bijaksana, dia kena ambil cakna kepada semua perkara-perkara ni. Dalam kepala dia mesti tahu dah, ini mesti ada orang tak boleh pergi, mesti ada orang yang boleh pergi, mesti ada orang yang boleh hulurkan duit tapi tak boleh pergi. Mana demikianlah luasnya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada perjuangan Islam. Sepatutnya kita berfikir begitu. Jangan bila kita nak fikir Islam kita rasa susah. Memang susah, tetapi di sebalik kesusahan itu ada keringanan, ada kesenangan ataupun kemudahan. Datang juga mereka yang berpura-pura uzur. Ini pun ada juga. Ini ada yang ikhlas, ada yang genuine, ada yang datang pun. Jadi hak yang menyelit ni memang ada di mana-mana. Mereka datang dalam keadaan berpura-pura, pura-pura mereka uzur. Padahal mereka kaya, mempunyai kenderaan dan bekalan untuk pergi ke Tabuk. Allah mendedahkan penipuan mereka dengan amaran yang keras. Allah dedahkan amalan mereka ini, penipuan mereka ini dengan amaran yang keras. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'zinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma'al khawalif wa taballahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya jalan yang ini untuk bersalah dan menuju kemerdekaan Allah itu hanyalah terhadap mereka yang meminta izin kepadamu padahal mereka kaya. Ada yang minta izin, tak boleh perang dulu, tak boleh perang ni sebab, tetapi mereka ni kaya. Mereka ni boleh berkemampuan untuk pergi berjihad. Mereka suka bersama-sama dengan orang yang tidak dapat pergi dengan sebab uzur tadi, dan sebab itu Allah meraihkan hati-hati mereka sehingga mereka tidak dapat ataupun Allah cop hati mereka ni sehingga mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun. Jadi kalau Tuhan dah cop hati kita ni, kita rasa seronok aja untuk mengelak, seronok aja untuk tidak pergi bersama-sama menginfakkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha antum haula'i litunfiqu fi sabilillah, tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kamulah, mereka inilah, kamulah sebenarnya yang diseru untuk memberi infak ke jalan Allah. Sebab apa? Sebab apa? Wallahul ghani wa antumul fuqara. Sebab Allah tu kaya, kamulah yang miskin. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Sekiranya kamu berpaling, tak hendak mengeluarkan infak, belanja, berperang, berjihad, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak lagi sama macam kamu. Jadi jangan malas, jangan kedekut untuk mengeluarkan belanja, infak, mengeluarkan perbelanjaan, memberikan harta untuk berjihad fi sabilillah. Sebab apa? Sebab kita ni sebenarnya yang tak cukup tu. Tak cukup apa? Tak cukup nanti di akhirat. Sebab tidak ada daripada harta benda kita itu yang kita convert ataupun kita tukarkan nilainya kepada pahala. Kitalah yang fuqara, yang fakir. Allah kaya. Kaya maksud apa di sini? Kaya maksudnya mencukupi. Kita tak cukup. Hatta orang kaya, paling kaya atas muka bumi ni, dia tak cukup. Tak cukup apa? Umur tak cukup. Kalau boleh nak 90 tahun, 100 tahun, lebih daripada itu lagi, kan? Tak cukup umur 1000 tahun kalau boleh hidup. Tapi umur tak ada, tak cukup lah. Kaya apa? Kan? Kaya ni cukup. Kaya duit banyak, kereta besar apa semua, tiba-tiba gaut dan naik kereta bawa orang angkat, susah. Jadi tak cukup. Kena gaut pun tak boleh nak selesai masalah dah.
Tak, duit banyak. Jadi adakah mereka kaya? Mereka tidak kaya. Allah lah yang kaya. Kamu lah yang pakai. Sebab itulah kamu diminta untuk apa dia? Membeli. Membeli perdagangan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Allah memberi daripada orang yang beriman itu diri mereka untuk mereka berjihad dan harta benda mereka. Yang mana ganjarannya bi anna lahumul jannah, akan diberi kepada mereka itu balasannya syurga. Nampak? Dalam surah Taubah. Baik. Jadi Allah tahu mereka yang buat lupa ataupun tak nak pergi perang sedangkan mereka itu mampu. Baik, saya bacakan tu terjemahan dia. Mereka ini menyatakan uzur kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka, yakni kembali daripada peperangan, iaitu perang Tabuk. Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu menyatakan uzur, kami tidak akan percaya kepada kamu sekali-kali. Sesungguhnya Allah telah memberitahu kepada kami bahawa berita-berita kamu dan Allah serta Rasulnya akan melihat amalan kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perghaib dan yang nyata. Lalu Ia akan menyatakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling, maknanya supaya kamu tidak menempelak ataupun menyalahkan mereka kepada mereka. Oleh itu berpalinglah daripada mereka, dan sesungguhnya mereka itu kotor, yakni dengan kekufuran yang mereka ada itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka jahanam sebagai balasan bagi apa yang mereka telah lakukan. Tak? Ya ataziruna ilaikum iza raja'tum ilaihim. Jadi panjang ayat ni, boleh baca tuan-tuan dalam surah Taubah ayat 93 hingga 95. Innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum. Jadi orang-orang munafik ni mereka sentiasa bersumpah dengan nama Allah. Bila Nabi balik je, mereka akan bersumpah, ya betul wahai Rasulullah, demi Allah kami memang tak boleh pergi. Mereka bersumpah lagi. Sebelumnya mereka bersumpah dah. Mereka bersumpah apa? Law istata'na la kharajna ma'akum. Sekiranya kami mampu, kami akan keluar bersama kamu wahai Muhammad. Hujung, mai dia buat U-turn. U-turn ni, wait dia U-turn. Bila U-turn ni dia minta macam-macam alasan. Bila Nabi balik, sama juga dia bersumpah. Sebenarnya betul demi Allah kami tak boleh pergi sebab begini. Sedangkan mereka itu berbohong. Dan Allah memberitahu kepada Rasulnya tentang pembohongan mereka. Sebab itulah di dalam buku ini diceritakan juga secara detail jelasnya tentang list nama orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mana mereka ini ada pada tangan Huzaifah Al-Yamani. Jadi Huzaifah ni memegang senarai nama orang munafik. Baik. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusnahkan gerakan mereka ini dengan memusnahkan masjid yang mereka buat untuk menyaingi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebenarnya tiada penyertaan mereka di dalam saf perjuangan sangat baik supaya tidak menjadi pengacau dan duri dalam daging perjuangan Islam. Elok dia orang ni tak ada. Kalau ada pun mengacau. Elok-elok mesyuarat, capai satu keputusan, belum capai lagi keputusan, dah keluar dah dia punya print screen kat orang lain. Ni kalau ada puak ni pun payah kan. Dia pergi elok-elok dia print screen bagi tahu dia WhatsApp kawan tu, WhatsApp kawan ni. Elok tak payah datang lah, elok di tepi. Cuma kita nak kenal lah, nak kenal seko-seko. Dan Allah akan bersihkan mereka ini daripada perjuangan Islam. Mereka ini akan jatuh ataupun gugur daripada perjuangan Islam. Wal-ayazubillah, ianya menimpa kita. Wujudnya mereka dalam perjuangan bukannya menjadi pembantu, bahkan penyakit dan memudaratkan lagi dengan langkah yang disebut di dalam perjalanan ke Tabuk. Apabila mereka tidak mengikut arahan dan merancang untuk membunuh Rasulullah, bahkan kadang-kadang mereka dapat mempengaruhi orang-orang yang lemah iman di dalam jamaah Islam ataupun di dalam perjuangan Islam. Kenapa begitu? Sebab kalau kita tengok kepada ayat sebelum ini yang mana kita baca, di mana mereka ini apabila berada dalam sah perjuangan, mereka akan akan cuba bercakap macam-macam, melemahkan Islam. Yang jadi masalahnya law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka itu keluar bersama kamu, tidaklah mereka ini melambahkan kamu, menambahkan, maknanya
memberi manfaat kepada kamu, kecualilah kecualilah mereka itu menimbulkan kerosakan. Jadi walau da'u khilalakum, jadi akan berada di celah-celah kamu, yabghunakumul fitnah, dan akan menimbulkan fitnah, wa fikum sama'una lahum, dan di kalangan kamu pula terdapat orang-orang yang nak mendengar fitnah mereka. Memang di dalam ni yang pasang telinga, akhirnya fitnah-fitnah yang mereka sebarkan itu boleh menyebabkan atau boleh mempengaruhi mereka yang pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi elok mereka tak payah pergi. Pergi buat kacau je. Jadi ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman sebelumnya kita telah baca dalam ayat 48. 48 ya 48 ataupun 47. Baik. Jadi mereka telah diberi amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang balasan yang akan mereka dapat, iaitu di dalam neraka Jahannam. Baik. Seterusnya kita baca cepat kisah tadi ini orang inilah orang munafik, yang mana nanti kita akan ceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusnahkan Masjid Dirar. Bagaimana pula kisah yang berlaku kepada 3 orang sahabat yang telah tersilap langkah, ataupun mereka ini terpengaruh dengan hawa nafsu mereka yang menyebabkan mereka tidak pergi berperang. Di sana terdapat 3 orang yang beriman tetapi telah melakukan kesilapan besar, kerana mereka tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya ke Tabuk. Mereka ialah Ka'ab bin Malik daripada kalangan Khazraj, Murarah bin Al-Rabi' Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Mereka berdua daripada kalangan kaum Aus, daripada puak Aus ini. Mereka datang juga, mereka tertinggal, mereka tertinggal oleh kerana mereka tertipu dengan hawa nafsu mereka, dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku kesalahan dan dosa mereka dengan penuh penyesalan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan disiplin kepada mereka dengan memulau mereka selama 50 hari sehingga terasa sempit bumi kerana menyesal dan takutkan Allah. Mereka bertahan dengan iman yang kental, tidak dipengaruhi oleh desakan supaya berbohong atau ajakan musuh supaya murtad menyertai mereka. Sebab dikisahkan bahawa apabila mereka di pulau, jadi puak-puak munafik ni pun ada geng itu dah kena pulau tu, dah kena pulau oleh Nabi dah. Tengok kamu lagi sokong lagi Nabi ni, nampak? Sokong lagi Muhammad tu. Kan kamu ni dah kamu ni macam kita orang juga tak pergi, mesti kamu ada alasan dia. Kenapa tak pergi? Kami pun ada alasan, kamu pun ada alasan. Mari kita geng, ajak geng, ajak masuk geng. Lompat belah sini lah, apa duk kat belah Muhammad tu. Dah. Kan, buat penat je. Kamu duk setia kat dia, duk walak kat dia ke, duk taat kepada dia, dia dah pulau kamu. Kalau aku lama dah aku lari. Tetapi mereka tidak lari daripada beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka ikhlas. Mereka tahu mereka salah. Kan? Sebab itulah kita ni, bila kita tahu yang kita ni salah, kita ikhlas nak membetulkan diri, kita redha dengan tindakan ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada kita. Betul? Sebagai apa? Sebagai hukuman, sebagai kafarah, balasan untuk mengangkat dosa dan digantikan dengan pahala. Yang inilah timbulnya konsep yang dikatakan taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Naklah kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang sebenar-benar taubat, tak nak patah balik dah. Mengaku penyesalan dan bersedia untuk menerima hukuman. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhan akan mengkafarahkan kesilapan ataupun kesalahan kamu. Tuhan akan gantikan kesalahan kamu itu. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu di dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kita bertaubat, Allah akan ganti balik dengan apa dia? Dengan pahala dan keampunan oleh Allah Subhanahu taala. Sekiranya taubat nasuha lah. Jadi orang yang nak bertaubat ini dia rela. Tetapi dia banyaklah dia punya halangan dia tu. Macam orang baru lepas kena dadah dah, balik pada pusat sementi, tak sampai ke tangga lagi, kawan tu dah sampai dah, pusher hak lama tu, free ni ambil lah. Lama tak kena mat kan, takkan tak ada rindu ke rindu? Sebab dadah ni dia ada satu perkataan tu,
rindu. Main. Betul. Tak pernah ambil. Soalan apa ni? Tak, saya bacalah masa saya buat penyelidikan tentang dadah ni, dia ada kalimah rindu. Rindu ni kalau dia mari rindu dia tu, itu yang dia boleh bunuh mak dia sendiri tu. Dia ada benda tu. Panjanglah cerita dadah ni. Sebab saya ialah tidaklah penagih dadah, tapi berkawan dengan penagih dadah. Macam-macam. Ada yang nak balik. Bila nak balik ni, hak yang tukang sakat dia nak bawa balik semula ni. Inilah. Jadi nampak, kita dah karantin dia, dah masuk pusat pemulihan, patutnya dia keluar jadi orang baik, datang pula bagi free macam-macam lah, test lah apa semua. Jadi sama juga menimpa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berada dalam dalam satu masa penghukuman, ada je orang nak pancing. Tetapi oleh kerana istiqamah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak keluar dan dia tidak memberikan walak dia kepada puak-puak munafik ni. Hang punya pasal, aku punya pasal. Hang memang munafik. Tak, aku ni sebab aku salah sendiri. Aku tangguhlah masalahnya. Dan aku meminta pengampunan. Mintalah ampun. Fight lah. Tak. Kalau kes ni salah, fight. Moga-moga ada hakim yang kata tak salah, mengambil pertimbangan. Kalau salah apa, masuk jail dulu, duduk berehat dulu, lepas tu keluar lawan balik. Betul tak? Salah genuine lah. Salah lah. Tapi yang tak salah ni, ada yang tak salah kan. Sumbangan dia kepada Islam, keimanan dia, maknanya apa dia? Walak dia kepada Islam itu, ketaatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang dia kepada agama itu melebihi daripada kepentingan dia. Yang mana kalau dia nak pergi kepada puak-puak munafik ni, inilah masa yang paling baik. Silap-silap dia boleh jadi ketua lah. Biasa yang lompat ni dia akan jadi ketua ni, betul tak? Sebab orang akan guna dia untuk beritahu, ni tengok kita ada seorang silap-silap buat majlis, majlis masuk beramai-ramai pula, puak-puak yang kena apa ni yang kena boikot ni. Ini tapi peristiwa ni berlaku. Di mana catatan sejarah menunjukkan bahawa orang-orang munafik pergi jumpa kepada Ka'ab bin Malik ni supaya murtad. Tapi yang saya tambah-tambah tu tidaklah nak masuk buatlah majlis ke apa benda ke. Itu tak ada, cuma nak bagi faham lah. Pokok tak faham lagi. Baik. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penerimaan taubat yang istimewa melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'ala as-salasati allazina yukhallifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan itulah kepada tiga orang yang ditangguhkan, maknanya penerimaan taubat mereka, sehingga apabila mereka merasa bumi yang begitu luas ini menjadi sempit dan jiwa mereka juga terasa seperti dihimpit. Sebab apa? Sebab lantaran merasa duka cita bersalahnya kepada dosa mereka. Dan mereka yakin bahawa tiadalah tempat untuk melarikan diri daripada Allah melainkan menyerah diri untuk bertaubat. Kemudian Allah menerima taubat mereka supaya mereka terus bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Surah Taubah ayat 118. Maknanya dia apa, kalau katakan nak lari pun dia rasa dunia ni sempit. Tak boleh nak lari daripada pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kalau kita buat dosa apa semua ni, kita merasakan kekesalan kita dengan sebab antaranya ialah apa dia? Sebab kok mana pun kita tahu Allah itu melihat. Kita nak lari kok mana tak boleh dah. Kita terpaksa balik juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni yang kita luas ni, bila Allah ada, dia akan jadi sempit. Allah akan tengok kita di mana saja kita berada, menyebabkan akhirnya kita tidak upaya lagi melarikan diri daripada kesalahan, kecuali apa dia? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta ampun. Dan inilah yang kita akan usahakan di hujung-hujung hidup kita. Hak lain ni tak ada apa dah. Kita akan tinggal, kita akan beri kepada orang. Tetapi kalau dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala di hujung-hujung hidup kita ni, itulah yang paling
baik sekali. Sebab yang kita nak tinggal ni kita tak tahu apa berlaku. Kita dah lepas, tapi kita nak jumpa Allah, nak dapatkan pengampunan, supaya Allah pandang kita di hari akhirat kelak. Ini merupakan satu pengajaran kepada kita yang kita boleh ambil dari sudut umumnya, dari segi umumnya, supaya kita ikhlas dalam mengaku kesalahan dan cuba memperbaiki kesalahan kita dengan melakukan kebaikan, dan jangan malu untuk mengaku salah sekiranya memang bersalah, dan salah itu perlu diakui. Tetapi kalau salah itu menyebabkan aib kita yang tidak ada kaitan dengan pembalasan diat ke hutang kepada orang lain, kita salah dengan Allah, kita taubat senyap-senyap, tak payah nak pergi buka aku dulu begini-begini, pergi mengaku kat masjid, tak payah. Kita senyap-senyap bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari menerima wahyu ini menjadikan hari raya dalam hidup mereka bertiga, sehingga mereka itu menangis pada ketika Rasulullah SAW membacakan kepada mereka ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Demikianlah sifat orang yang berdosa tetapi masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka sangat berbeza dengan orang-orang yang tidak beriman. Di mana selagi iman itu tidak ada, maka dirasikan diri tidak berdosa walaupun berdosa, atau degil tidak mengaku dosa walaupun menyedari dosa yang dilakukan. Jadi orang tak beriman ni, dia tidak ada rasa motivasi untuk mengakui dosa dia. Baik, mengikut riwayat dari Ibnu Abbas, ada 7 orang sahabat yang merasa berdosa, tidak ke Tabuk. Salah seorang daripada mereka bernama Abu Lubabah, bertindak menambat diri masing-masing ke tiang masjid tanpa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab malu nak menghadap Nabi. Nabi balik letih-letih ni malu, tapi nak tunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesilapan dia, mereka pakat 7 orang ni pergi tambat diri masing-masing ke tiang masjid tanpa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila diberitahu kepadanya bahawa mereka tidak mahu membebaskan diri daripada ikatan, malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan mereka. Maknanya sebelum Nabi jatuh hukum diri dia. Hukum diri dulu. Macam kita tengok cerita Semerah Padi tu kan. Aduka dengan Taruna. Mana satu? Aduka ke Taruna yang pergi duk pegang pagar tu. Ready. So ambil tindakan. Baik, yang ni mereka mengikatkan diri, tapi mereka tak hendak lepaskan diri kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana awal-awal lagi mengaku salah. Ini senang sikit. Baik. Jawab Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersumpah demi Allah, aku tidak membebaskan mereka dan tidak menerima keuzuran mereka hingga Allah yang membebaskan mereka, kerana mereka menderhakaiku dan tidak bersama dengan kaum muslimin untuk pergi berjuang. Apabila sampai kepada mereka ucapan tegas, ya Rasulullah SAW, buat tak tahu je. Tak. Maknanya aku tak akan bebaskan mereka. Dan juga aku tidak akan menerima alasan keuzuran mereka. Dia tergantung. Tergantung ni sakit tuan-tuan. Dan kalau orang tak bagi apa-apa ni, buat tak tahu je, jangan. Kita dah ready dah, tapi dia buat tak tahu, tapi benda tu tergantung. Sebab apa? Sebab mereka ni derhaka kepadaku dan juga derhaka kepada orang-orang Islam yang pergi berjuang. Bukan aku seorang je. Kalau aku seorang mungkin aku ampun, tapi dosa kamu ni oleh kerana kamu tak pergi perang tu, kamu tidak mencukupkan. Sepatutnya dalam peperangan itu kemungkinan dengan sebab kehadiran kamu boleh memenangkan tentera Islam dalam 7 orang datang ni, tapi kamu tak ada 7 orang, kalah kita. Contohnya begitu tak? Baik. Apabila mereka dengar ucapan tegas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada mereka bertekad tidak mahu melepaskan diri daripada ikatan melainkan Allah yang memerintahkan supaya merungkainya. Jadi mereka berharap kepada pengampunan Allah. Akhirnya Allah menurunkan wahyunya di dalam firman-Nya surah Taubah ayat 102, wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan yang lain selain daripada itu, maknanya kumpulan yang lain tu yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka telah mencampurkan amalan soleh dengan yang lain, yang lainnya merupakan amalan yang jahat. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya mereka ini dia bercampur. Kita macam tu juga. Ada amalan baik, ada amalan yang tak baik. Tetapi akhirnya Allah Maha Pengampun. Jadi kita jangan la tayasu min rahmatillah. Janganlah kita ini rasa putus asa daripada rahmat
rahmat Allah. Itu punya kesimpulan lah. Saya minta maaf lah sebab masa pun dah cukup. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Kita lihat bagaimana pula tindakan Rasulullah SAW kepada orang-orang munafik yang mendirikan Masjid Dirar, yang mana cerita ini disebut di dalam Al-Quran dalam surah Taubah. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'amalus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.